Dalam video ini, kami akan menerangkan kehidupan akhirat. Filem ini mengisahkan Anna, seorang wanita muda yang terperangkap antara hidup dan mati. Dia bertemu dengan pengarah pengebumian yang mendakwa mempunyai karunia untuk memindahkan orang mati alam akhirat. Tetapi adakah dia benar-benar mati? Mari ketahui misteri tersembunyi di akhirat. Kehidupan akhirat bermula dengan menunjukkan seorang lelaki bernama Elliot yang menjaga mayat. Dia seorang pegawai di rumah pengebumian yang menyediakan dan mendandani jenazah sebelum dikebumikan. Daripada senyumannya, dapat dilihat bahawa dia sangat menikmati kerjanya. Adegan itu kemudian berubah menjadi pasangan muda, Anna dan Paul, yang melalui fasa sukar dalam hubungan cinta mereka. Paul adalah seorang peguam, manakala Anna adalah seorang guru. Kekurangan komunikasi antara mereka menyebabkan mereka hubungan menjadi renggang. Sebenarnya, Anna menyembunyikan sesuatu. Dia sebenarnya menderita penyakit teruk yang menyebabkan hidungnya kerap berdarah. Pada suatu hari, Anna menangkap beberapa pelajar membuli Jack, salah seorang pelajarnya. Dia kemudian membantu Jack daripada pembulinya. Apabila sekolah telah tamat, Anna mengalami kejadian misteri. Semua lampu di lorong sekolah tiba-tiba. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Terpadam. Dia kemudian berlari ke hujung pintu, dan tiba-tiba Jack muncul dan menghidupkan suis lampu. Anna menganggap kejadian itu hanyalah halusinasi kerana penyakit yang dihidapinya. Walau bagaimanapun, pengalaman aneh Anna berterusan semasa dia menghadiri pengebumian guru pianonya. Apabila dia melihat ke dalam keranda guru, dia melihat mulut guru tiba-tiba terbuka. Dia fikir bahawa itu hanyalah halusinasi kerana mustahil orang mati boleh menggerakkan badannya. Petang itu, Anna dan Paul makan malam bersama. Pada kesempatan itu, Paul hendak melamar Anna. Tetapi disebabkan salah komunikasi, mereka kemudian bergaduh. Anna fikir Paul mahu untuk memutuskan pertunangan mereka. Dia kemudian meninggalkan Paul dalam keadaan marah. Anna, yang memandu keretanya pada kelajuan tinggi, akhirnya mengalami kemalangan kerana dia cuba mencapai telefon bimbitnya. Sejurus kemudian, dia bangun di dalam bilik yang terbaring lesu dan bertemu Elliot, yang memperkenalkan dirinya sebagai pemilik rumah pengebumian. Anna bertanya apa yang berlaku kepadanya, dan Elliot berkata bahawa dia telah diisytiharkan mati dalam kemalangan jalan raya, dan dia sedang bersiap untuk pengebumian wanita itu. Elliot kemudian menunjukkan kepada Anna doktor sijil untuk membuktikan kata-katanya. Anna tidak langsung percaya kepada Elliot dan memberontak. Tetapi Elliot menyuntik sesuatu ke lehernya yang didakwanya boleh mengendurkan otot yang mati itu, dan dia jatuh pengsan semula. Paul, yang baru mengetahui kematian Anna daripada ibunya, bergegas ke rumah pengebumian. Tetapi Elliot tidak membenarkannya kerana dia bukan keluarga Anna. Anna sedar semula dan kini boleh bergerak. Dia cuba menelefon, tetapi telefon di dalam bilik tidak berfungsi. Dia mendengar suara tunangnya di luar dan menjerit memanggil Paul, tetapi usahanya sia-sia. Paul kemudian pergi, dan Elliot masuk semula ke bilik tempat Anna berada. Anna yang kecewa mempersoalkan mengapa dia masih boleh bergerak dan bercakap apabila dia sudah mati. Elliot menjelaskan bahawa Anna boleh melakukan semua ini bukan kerana dia masih hidup tetapi kerana Elliot mempunyai sifat gaib kuasa, supaya dia boleh berkomunikasi dengan orang mati. Elliot juga berkata bahawa dia sebenarnya membantu orang yang telah mati untuk menerima hakikat bahawa mereka telah mati, dan membantu mereka menyeberang ke dunia roh. Sebaliknya, Paul sering melihat sosok Anna berhampirannya. Kerana jauh di lubuk hatinya, Paul berasa bersalah kerana Anna mengalami kemalangan tragis sejurus selepas pergaduhan mereka. Anna masih tidak dapat menerima hakikat bahawa dia telah mati dan cuba menikam Elliot dengan gunting. Tetapi dia menenangkannya dan mencabarnya untuk menikamnya, yang sudah tentu, dia tidak boleh melakukannya. Elliot memberi amaran kepada Anna untuk menerima perubahan besar yang berlaku ke atas dirinya, daripada yang hidup kepada yang mati, kerana waktu pengebumian semakin hampir dan agar Anna dapat menyeberang dengan aman ke alam akhirat. Keesokan harinya, Jack, yang menyangka bahawa hari ini adalah pengebumian Anna, datang ke rumah pengebumian dan bertemu Elliot. Budak lelaki itu kelihatan bersemangat tentang kerja Elliot, dan kemudian mereka mula bercakap. Menjelang petang, Elliot kembali ke bilik Anna sambil membawa pakaiannya untuk hari pengebumiannya.
Dia mengucapkan selamat tinggal sebentar kepada Anna sebelum menghantar satu lagi jenazah ke tanah perkuburan, dan tanpa mayat Elliot pengetahuan, Anna berjaya mencuri kuncinya. Anna kemudian cuba membuka bilik di rumah pengebumian. Elliot, yang berhenti sebentar di stesen minyak untuk mengisi minyak, akhirnya menyedari bahawa kuncinya adalah hilang. Dia bergegas pulang ke rumah. Anna berjaya membuka pintu depan rumah, tetapi dia tidak dapat lari pergi selepas melihat kereta Elliot memasuki halaman rumah. Dia naik ke atas, menemui telefon dan menelefon Paul. Walau bagaimanapun, Paul, yang pada masa itu mabuk kerana kemurungan yang teruk, tidak dapat mendengar jelas suara Anna. Dia kemudian mematikan telefon dan menganggap itu adalah panggilan gurauan. Elliot, yang menangkap Anna, memberitahunya bahawa usahanya sia-sia kerana hanya dia yang boleh mendengar orang mati. Elliot kemudian membawanya ke cermin besar dan mengarahkan wanita itu berdiri menghadap cermin. Elliot meyakinkan Anna bahawa dia benar-benar mati dengan menunjukkan penampilannya pucat seperti mayat. Anna memandang ke bawah dengan sedih, dan dia akhirnya menerima hakikat bahawa dia sudah mati. Di belakang Anna, Elliot tersenyum licik untuk memerangkapnya. Dia mengesat embun dari nafas Anna di atas cermin sebelum dia menyedari bahawa dia sebenarnya masih hidup. Elliot adalah psikopat gila yang sering membunuh mangsanya dengan menanamkan cadangan bahawa mereka sudah mati. Jake, yang kebetulan berlalu di hadapan rumah pengebumian, secara tidak sengaja melihat Anna berdiri di tepi tingkap dalam keadaan hidup. Keesokan harinya, dia cuba memberitahu Paul bahawa dia melihat Anna masih hidup semasa dia melewati rumah pengebumian malam semalam. Tetapi, Paul yang kecewa tidak dapat mempercayainya dan sebaliknya dia menampar budak lelaki itu. Pada hari itu, Jake kembali ke rumah pengebumian dan bertemu Elliot. Mereka berdua berbual, dan Elliot nampaknya berminat dengan Jack, yang mempunyai empati terhadap orang mati. Elliot juga berkata dia begitu sama seperti Jack dan menawarkan untuk mengajar budak itu semua tentang kerjanya. Jack segera bersetuju, walaupun pada hakikatnya, Elliot hanya mahu mempengaruhi Jack dengan kepercayaan psikopatnya. Kata-kata Jack tentang Anna masih dalam fikiran Paul. Dia kemudian kembali kepada Elliot untuk mengesahkan kata-katanya. Dia menyerbu masuk dan mencari bilik demi bilik di tempat Elliot sehingga dia akhirnya tiba di hadapan bilik di mana Anna berada. Paul memanggil nama Anna, tetapi dia diam kerana dia menyangka Paul tidak akan mendengar suaranya. Paul akhirnya pergi, tetapi dia tidak berputus asa. Dia meminta bantuan kawan yang menjadi anggota polis. Rakannya berkata bahawa dia tidak boleh membuat waran geledah dengan mudah tanpa sebarang tuduhan dan bukti bahawa Elliot telah melakukan jenayah. Paul memberi alasan dengan menyatakan pendapatnya bahawa Anna mungkin masih hidup, tetapi Elliot memberinya sesuatu untuk menjadikannya kelihatan seperti orang mati orang untuk mengelakkan syak wasangka orang. Malah, Elliot telah menyuntik cecair yang dipanggil hidronium bromida ke dalam badan Anna dengan kerap. Cecair mempunyai kesan yang boleh melumpuhkan saraf dan mengendurkan otot, jadi ia sangat mirip dengan orang mati. Hari pengebumian Anna tiba. Elliot telah menyediakan pakaian terbaik untuknya, dan dia kelihatan cantik dalam gaun rendah hitam itu. Anna kemudiannya berkongsi cerita dan meluahkan semua penyesalan dalam hidupnya setakat ini. Elliot mendengar bersungguh-sungguh. Setelah selesai menyediakan Anna, Elliot menjemputnya keluar dari biliknya untuk kali terakhir sebelum ini sedang dimasukkan ke dalam keranda. Walau bagaimanapun, ketakutan menyelubungi Anna, dan dia menolak. Elliot berkata begitu orang tidak takut mati. Mereka takut untuk hidup dan menghadapi realiti di depan mata. Jake melawat tempat Elliot semasa dia menggali kubur. Elliot menjemput budak itu untuk membantunya. Elliot mendedahkan bahawa dia tertarik kepada Jake dan mula mengajar budak lelaki itu tentang ideologinya, lebih-lebih lagi atau kurang asas yang kukuh untuk apa yang dia lakukan selama ini dan sebab mengapa dia menjadi berdarah dingin psikopat. Anna, yang sudah berbaring di dalam keranda, meminta satu permintaan terakhir kepada Elliot. Dia hendak untuk melihat penampilannya buat kali terakhir sebelum dikebumikan. Elliot mengabulkan permintaannya dan membawa dia cermin kecil. Tanpa sengaja, Anna menghembus nafas dan meninggalkan kesan embun di permukaan cermin. Dia serta-merta menyedari bahawa dia masih hidup, dan Elliot telah berbohong kepadanya selama ini. Anna bergelut apabila Elliot cuba menyuntik hidronium bromida ke lehernya. Tapi usaha dia tidak membuahkan hasil. Elliot berjaya menenangkannya, kemudian mengambil gambar Anna, yang tidak sedarkan diri.
Semua orang menghadiri pengebumian Anna dan meratapi pemergiannya. Paul datang dengan muka sedih kerana dia akhirnya dapat melihat Anna buat kali terakhir. Dia turut memberikan ciuman perpisahan kepada wanita yang dia cintai, kemudian meninggalkan pengebumian dalam tangisan. Tubuh Anna nampaknya telah menunjukkan sedikit pergerakan apabila Paul pergi. Tetapi Elliot segera menutup kerandanya sebelum sesiapa menyedari keanehan itu. Selepas pengebumian selesai, Elliot kembali ke biliknya dan mengambil potret Anna yang ditutup di dalam keranda. Dia kelihatan berpuas hati apabila memegang foto Anna kerana dia sekali lagi berjaya membawanya keluar dari rancangan jahatnya. Elliot kemudian meletakkan foto Anna di dinding, yang dipenuhi dengan foto daripada mangsanya yang mempunyai nasib seperti Anna. Sebaliknya, Jake dilihat menanam anak ayam hidup-hidup, yang telah membawa kepada spekulasi bahawa Jake berkemungkinan akan mengikuti tingkah laku Elliot dan menjadi psikopat. Paul dan Elliot menghadiri jamuan selepas pengebumian Anna. Paul kelihatan agak mabuk dan sangat tertekan kerana Anna meninggal dunia. Elliot menghampirinya, kelihatan bersimpati dan meracau bahawa Anna mungkin masih ada hidup jika dia membongkar kuburnya sekarang. Kerana kecewa, Paul segera mempercayai Elliot. Dia berlari keluar, masuk ke dalam keretanya, dan memandu dengan laju ke tanah perkuburan tempat Anna dikebumikan. Sebaliknya, Anna, yang telah bangun, sedar. Yang sengaja dikuburkan oleh Elliot dia hidup. Dia memukul penutup keranda, menjerit meminta tolong, mengharapkan seseorang akan mendengar dan menyelamatkannya kerana paru-parunya kehabisan oksigen. Paul akhirnya tiba di tanah perkuburan. Dia berlari ke kubur Anna, menggali kuburnya, dan berjaya mengeluarkan Anna dari keranda. Dia memeluknya erat dan memberinya pernafasan buatan. Anna yang pengsan kerana berlari keluar oksigen, akhirnya mula membuka matanya dan bernafas secara normal. Mereka berpelukan antara satu sama lain dan dipertemukan semula setelah kematian memisahkan mereka. Namun, bukan itu yang sebenarnya berlaku. Ini merupakan semua halusinasi. Paul berharap kata-kata Elliot adalah benar dan dia berjaya menyelamatkan Anna. Dia kini menjadi seorang lagi mangsa psikopat Elliot. Filem itu tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.